Okey Puan Hamidah, saya ada satu soalan. Betul satu ke? je tau. Okey, satu je. Baru saya diam. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang to the Let's Talk Show with Bank Islam bersama saya Hizman Huzain dan Saya Dahlia Syazwan, di mana kami berkongsi bersama dengan anda ilmu-ilmu kewangan yang perlu anda tahu dan juga produk-produk dari Bank Islam yang memang kata bagi kemudahan, bagi kesenangan dan yang paling penting meringankan apa? meringankan beban. Tiba meringankan beban apa? But anyway, cakap pasal banyak orang beli kereta kan. I macam teringat lah macam waktu umur I awal-awal 20-an lah kan, nak beli my first car. Dia punya documentation punyalah banyak. Rasa macam dah nak tu. Lepas tu satu salinan, dua salinan, tiga salinan. Sekarang macam tu lagi ke? Tak tahu sebab kereta saya bapak saya uruskan. Ni anak kaya ni. Anak kaya. Tak, benda-benda leceh aku memang tak nak ambil tahu. So macam bapa tolong macam tu. Lepas tu macam bulan-bulan aku bayar. Bulan-bulan aku still kena bayar guys. Bukan sponsor. Okay, so orang kata untuk episod kali ini kita bertuah sebab kita nak share dengan anda. Kalau anda semua ni nak beli kereta, tak kisahlah kereta pertama ke, kereta ke-10 ke, dia punya prosedur sama juga. So untuk episod kali ini kita akan bersama dengan Puan Hamidah Akmaluddin. Beliau adalah pengurus jualan pembiayaan kenderaan. So kita nak tanya dia tips-tips beli kereta. Taklah. Kita nak tanya kat dia macam mana sebenarnya kita nak dapat pembiayaan untuk beli kereta. Betul? Okey Puan Hamidah, saya ada satu soalan. Betul satu ke? je tau. Okey, satu je. Baru saya diam. Betul ke yang kawan-kawan saya cakap, kerja-kerja bank cakap, waktu PKP, waktu COVID apa semua kan, kita ingatkan ramai orang macam tak ada duit untuk berbelanja apa semua. Tapi waktu tu lah diorang beli rumah, diorang beli kereta. Betul ke? Betul. Sebab selepas kita punya first MCO period daripada tahun lepas, Mac sampai Jun, then kita anggarkan selepas Jun tu mungkin kita tak nampak macam mana hala tuju pembiayaan kenderaan ke pembiayaan rumah sebagainya. Tapi interestingly, selepas MCO tu orang lebih ramai membeli kenderaan, because dalam bulan Julai sehingga hujung tahun memang kadar pembelian kenderaan tu lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya. Bukan time tu mana boleh travel pun. Walaupun tak travel, mungkin masa tu dengan insentif kerajaan bagi discount on the sales tax, orang pun mungkin ada extra cash, tak ke mana-mana. Jadi maybe dia rasa masa tu yang lebih murah untuk beli kenderaan. Orang ambil kesempatan tu. Betul. Terlepas kesempatan tu. Tak apalah, aku naik je beca aku tu. Tak apa. Okey, dah bercakap tentang pembiayaan kenderaan kan. Macam saya, kalau saya ingat balik pengalaman yang lepas kan, bila nak beli kereta yang pertama tu banyak betul dokumen yang dia minta kan. Lepas tu lagi-lagi kita baru je start kerja, nak kena cari pula payslip 3 bulan, kerja baru 2 bulan. Macam mana? Adakah sekarang ni situasi dia sama? Adakah kelulusan untuk pembiayaan kenderaan tu sekarang ni orang kata lebih longgar daripada sebelum ni ataupun macam mana? Di Bank Islam ni kita ada satu program yang kita memang reka khusus untuk mereka-mereka yang baru bekerja, graduate supaya dia lebih mudah untuk bab pembiayaan kenderaan. Tapi in norms biasanya sama je, tak ada dokumen yang diperlukan pun. Saya rasa tak perlu, tak sekomplikasi nak beli rumah dan sebagainya lah. Okey, kalau macam yang contohnya baru habis universiti kan, baru je kerja, yang tu macam apa nama produk tu? Kalau di Bank Islam kita ada program khas yang kita buat under pembiayaan kenderaan, iaitu program Undergrad Hits yang kita reka untuk graduates yang umur 20 ke 30 tahun. Dan diorang ni sebenarnya baru bekerja, jadi diorang cuma perlu tampil buat permohonan dengan bagi BSO dan surat tawaran bekerja, tak perlu tunggu payslip 3 bulan pun, dan juga transkrip. Kan lebih mudah. So tu senang lah untuk kereta pertama. Baru semangat sikit nak pergi kerja. Hari pertama dah report duty, you dah ada letter offer, you dah boleh mohon untuk Kenapa nak transkrip? Saya defensif. Takut nak tengok CGPA kenapa? Bukti belajar. Sebab dia mesti orang yang dah tamat belajar. Selain daripada tu, macam apa yang kita dah ada grad hits, bila launch dan berapa ramai dah orang macam ambil kesempatan tu? Respon dia macam mana? Setakat ni grad hits adalah one of kita punya program yang memang kalau kat market tu dulu masa kita mula offer memang sangat menggalakkan, dan sampai sekarang pun saya rasa
kita boleh nampak bank-bank lain juga dah buat adaptasi produk-produk diorang ikut macam Grad Hits juga, which means dia offer untuk young graduates. Sebab dulu memang macam you cakap tadi, baru bekerja memang susah nak beli kenderaan. Sekarang ni dengan program Grad Hits ni sebenarnya kita nampak ini adalah satu peluang untuk orang dapat kereta awal, jadi mudah untuk bekerja dan sebagainya lah. Harga kereta berapa yang baru grad tu? Tengok pada apa yang dia nak lah. Kalau National Car Myvi, Saga, dalam range yang harga begitu memang antara model-model yang biasa diorang beli. Untuk non-national biasanya Yaris, Vios, Honda. That is kebanyakan model yang Grad Hits ni akan ambil lah. So apa kelebihan kepada consumer kalau they go with Bank Islam? Kalau dengan Bank Islam ni, satu, kita punya kadar tu tetap. Jadi masa you all sign acceptance tu, you dah tahu berapa harga jualan tu, kita dah pastikan. So jadi dari situ you dah secure lah. You dah tahu berapa sebenarnya jumlah yang you kena bayar sepanjang tempoh 9 tahun, berapa you nak kena bayar. Jadi orang dah lebih tahu macam mana nak buat dia punya future commitment punya orang kata planning, sebab dah tahu komitmen sekarang ni berapa banyak. Lagi satu, kita sebenarnya uniknya dekat Bank Islam ni sebenarnya berbanding dengan bank-bank lain, mungkin orang lain tak tahu, kita sebenarnya menggunakan single due date. Dari situ contoh kita punya due date is 5 hari bulan. Jadi sebenarnya kalau mana-mana pelanggan yang kita buat pengeluaran tu selepas 5 hari bulan, tempoh untuk bayar first installment sebenarnya dia lebih panjang. Pembayaran pertama tu dibuat selepas 30 hari dia dapat kenderaan seman. Sekarang ni dengan zaman teknologi dan sebagainya kan, boleh ke kalau kita nak apply pembiayaan ni through online? Sebenarnya kalau ikutkan normal pembiayaan kenderaan ni, pelanggan lebih suka jumpa dealer, jumpa pengedar kenderaan, datang buat permohonan, tengok apa yang dia nak beli, baru dia nak buat permohonan. Dia tak macam orang nak buat personal financing, boleh datang terus ke bank. Jadi untuk pembiayaan kenderaan ni biasanya online itu bila dia dah ada dokumen, dah ada VSO, dia boleh hantar terus, dia boleh buat secara online lah. Boleh call Easy Access, dah bagi detail dan kita akan call semula. Tapi biasanya sama ada melalui pengedar ataupun boleh datang ke cawangan kita yang terdekat dengan dia. Okey. Nanti kan kalau saya datang dekat Puan, macam suruh urus tiba ke Puan kena uruskan aku punya. Dan apa Puan akan tengok dulu macam dia ni ada komitmen apa semua kan. Okey, apa yang memberi faktor kepada dia ni, apa komitmen apa yang dia ada yang macam boleh luluskan ke tak boleh luluskan ke saya punya permohonan tu. Kalau nak tahu pasal kelulusan, faktor kelulusan tu, pertamanya you punya pendapatan lah. That's the first one. Jadi pendapatan yang you nak yang ada dengan kenderaan yang you nak beli tu kena seiring lah. Kalau gaji you 3,000 takkan nak beli Mercedes contoh. Betul kan? Jadi macam tu lah. And then komitmen yang sedia ada pun kita akan check on the sistem dalam centralized bank negara punya sistem untuk kita tengok you punya komitmen dekat bank-bank lain, you punya cara bayaran. So that is what yang akan influence you punya sama ada you boleh mohon atau tak. So kalau you tak boleh mohon, jumlah tu kita akan kurangkan sehingga jumlah yang boleh menepati you punya income dan komitmen yang sedia ada. Tapi satu lagi benda yang buat orang takut sebenarnya nak beli kereta kan, adalah keperluan untuk meletakkan seseorang menjadi guarantor. So sekarang adakah kita masih perlukan guarantor? Tidak. Oh ya? Guarantor cuma diperlukan case to case basis. Contoh kalau mungkin you kerja kontrak, you mungkin you masih student, nak beli kereta, mak kena jadi guarantor dan sebagainya. Tapi kebiasaannya keperluan menjadi guarantor tu kurang lah. Kalau dia punya income tak fix? Income tak fix tu, that will be one of the factor juga yang akan perlukan guarantor. Grad Hits? Grad Hits biasanya tak memerlukan guarantor. Selain daripada Grad Hits, ada kempen apa lagi? Selain daripada Grad Hits, sebab pembiayaan kenderaan dekat Bank Islam, kita bukan saja buat kereta nasional, kita juga buat kereta untuk non-national, unregistered recon, pre-owned vehicle. Jadi dan juga kita ada special rates untuk
model-model baru yang macam Proton X50, X70, Pro 2 Arus, Pro Dativa. So kita ada ongoing promotion untuk kereta-kereta baru yang diorang launch lah. Kereta tu lagi murah lah bulan-bulan ni ke macam mana? Apa yang promotionnya? Rate dia lebih rendah daripada kadar yang kita buat. Suka. Tiba. Suka. Next car. Yes, kereta keduaku. Jadi okay, bila seseorang tu nak beli kereta, menjawab pada soalan Dahlia tadi, apa yang dia wajib ada? Kalau orang tu gaji dia tak tetap apa semua kan. Okay, jadi macam mana orang itu pula macam mana? Kalau yang gaji tak tetap, kalau yang tak bekerja tetap, mungkin perlu bagi dia punya bank statement untuk 6 bulan. Kita nak access dia punya income daripada 6 bulan punya statement. Mungkin perlu bagi tax punya statement, income tax, untuk support dia punya unfixed income lah. Macam Haze dia punya income macam Haze dia punya income tak fix tapi duit dia berkepuk. Macam ni nak buktikan tu kan. Macam saya ada duit, saya nak beli kereta ni. Putih dekat Instagram kepuk. So bagi bank statement 6 bulan, bagi income tax. Kita akan tengok daripada situ untuk kita tahu berapa actually kita boleh nampak. Sekarang ni by this episode kita dah fasih lah beberapa perbezaan antara bank Islam dengan bank konvensional kan. So kalau macam bank yang patuh syariah, dia akan lebih macam jelas, tak ada nak sorok-sorok apa benda kan. Okay, for example yang kita orang dah belajar sekarang ni adalah kalau ada perubahan rate, rate lah kot, perubahan daripada segi kadar tu, kadar keuntungan. Lepas tu macam kalau bank lain kita panggil interest for example kan. Kalau bank Islam dia macam ada ceiling dia kan, dia takkan pergi lebih daripada tu. Untuk vehicle macam tu juga? Tidak. Kalau vehicle kita tetap. Dan masa you entered the acceptance tu, bila you entered on the agreement tu, kadar keuntungan yang kita offer tu dia tetap sehingga habis tempoh pembiayaan. Walaupun ekonomi negara tak tentu apa semua. Betul. Maksudnya kalau contoh masa Haze beli kereta dekat Bank Islam, rate dia 2.35%, sehingga so sepanjang tempoh 9 tahun tu kadar tu adalah 2.35 juga. Boleh juga 2.3% juga. Jadi sebenarnya lebih secure. Faham? So pembiayaan kenderaan ni adalah patuh syariah kan? Ya, betul. So apa beza sebenarnya macam orang pergi ambil pembiayaan konvensional dan juga pembiayaan patuh syariah? Memang ada perbezaan? Conventional, as you know, dia replies to riba, replies to interest. Jadi compounded charges dan sebagainya tu ada. Macam kita dekat Bank Islam, kita tak ada hidden charges. Compounded charges tu maksudnya macam saya lambat, tapi tak sengaja nak lambat pun kan. Tapi dia macam dia bagi apa, macam ada penalty Lepas tu gini harga dia, lepas tu penalty. Lepas tu dia bagi penalty tu lagi interest lagi, campur lagi penalty campur tu. Macam tu. Betul. Okay. Tapi Bank Islam tidaklah buat macam tu. Penalty masih ada. Penalty charges ada on takwid lah, dia panggil takwid. Takwid. Yelah, kau dah berhutang kan, bayar je lah kan. So kena denda kat situ. Tapi dia tak adalah dia campur sekali, lepas tu letak interest kat situ, tak adalah. Tidak. Kan. Okay. So maksudnya macam kita tak tahu kan pasal benda ilmu-ilmu ni kan. So kita dah terambil dengan yang konvensional. So mungkin ada ke peluang untuk kita transfer, berhijrah ke pembiayaan yang patuh syariah dengan Bank Islam? Sebab buat masa ni pembiayaan kenderaan di Bank Islam, kita cuma tawarkan pembiayaan kenderaan baru saja. Jadi kalau nak masuk daripada yang sedia ada ke Bank Islam tu, it's called refinancing. Di mana kita buat masa ni kita memang tak offer lah. Okey, Puan Hamidah, sekiranya apa-apa berlaku kepada saya, pembiayaan saya tu siapa yang kena tanggung selepas itu? Adakah my next of kin ataupun macam mana? Okey, sebaiknya untuk mengelakkan sebarang masalah berlaku sekiranya apa berlaku pada kita di masa akan datang kan. Jadi dengan pembiayaan kenderaan di Bank Islam, kita ada tawarkan satu kemudahan di bawah takaful, iaitu Auto Life Financing Takaful Plan, AFTP, di mana plan ni akan melindungi baki pembiayaan sekiranya berlaku sebarang kejadian kematian ataupun total permanent disability kepada pemohon. Jadi takaful akan membayar baki hutang yang ada
untuk pelanggan. Jadi next of kin tak akan ada sebarang masalah lah di kemudian hari. Okay, so sekarang kita dah tahulah betapa pentingnya AFP ni. Tapi macam mana pula kalau ada yang macam dah terlepas pandang kan? Lepas tu tahun keempat ataupun tahun kelima pembiayaan dia baru tahu tentang AFP ni. Bolehkah kita baru nak mohon? Biasaannya Auto Life Financial Takaful Plan ni memang kita offer, kita tawarkan waktu dia nak buat acceptance. Tapi kalau you nak ambil selepas buat permohonan pembiayaan tu, you kena merujuk kepada syarikat takaful yang sedia ada lah untuk dapatkan berapa dia punya jumlah yang you kena bayar. Tapi boleh jugalah. So ada tak perbezaan harga tu kalau awal dengan dah terlambat? Sebab Auto Life Financial Takaful Plan ni dia bayaran dia dipengaruhi oleh jumlah dengan umur. Jadi mungkin sekarang ni kalau umur bawah 35 tahun premiumnya lebih rendah. Kalau orang yang above 40, premium yang dibayarkan tu lebih tinggi lah. Okey, terima kasih Puan Hamidah atas apa yang telah kita belajar hari ni. Macam apa Dahlia cakap tadi, banyak dokumen apa semua. Memang dokumen tu kena banyak lah, tapi sebab kita pinjam 2 orang kan, kena buat. Dan juga betapa pentingnya sebenarnya perlindungan takaful ni waktu kita memohon pembiayaan. Jangan lepas pandang lah benda ni. Betul. Apa-apa saja boleh jadi kepada anda, jadi do not take for granted about life lah. Yes. Bagi ceramah kat sini. Itulah dia. Dan apa-apa pun kepada anda semua, sesiapa sahaja yang nak orang kata beli kereta baru dan sebagainya, bolehlah terus scan kat sini QR code ni supaya anda dapat lagi informasi dengan lebih lanjut. Anda hanya perlu isi butir-butir anda dan staf Bank Islam akan terus menghubungi anda. Sebagai contoh, hello, saya dengar awak nak beli kereta. Macam tu dia akan call tiba-tiba. Baru je 2 saat hantar dah orang. Hello. Macam tu. Okeylah, terima kasih kerana menonton kami dalam The Let's Talk Show with Bank Islam bersama saya Hizman Husin dan saya Dahlia Syazwan. Kita akan jumpa lagi. Bye.